Okey doktor. Bagaimana slip disc tu berlaku? Slip disc. Ya. Okey, punca-puncanya. Punca-punca dia. Punca slip disc. Dan cara mengatasi sekali lah maknanya. Cara mengatasi slip disc. Okey. Slip disc berlaku. Okey, mula-mula kita ikut kronologi dululah. Okey, slip disc ni berlaku, punca utama dia ada 2-3 sebab. Salah satu sebab dia kita banyak buat kerja berat. Okey, kita mengangkat barang-barang berat, ya. Dan cara kita mengangkat barang tu, yang berat tadi tu tak betul. Okey, sebab apa? Kita mengangkat sambil membongkok badan dan kita tidak menahan nafas. Okey, itu satu. Yang kedua dia mungkin orang kata apa, kesan daripada jatuh. Okey, maksudnya di sini macam ni. Kalau kita jatuh 10 tahun lalu, tak bermakna orang kata tulang kita tu berada dalam keadaan baik selepas 10 tahun, sebab kita tidak rasa sakit dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita rasa tegang, rasa lenguh belakang, ya, dan keadaan tu dibiarkan berterusan. Memang kita cuba lakukan urutan, ya. Selalunya kalau kita lenguh-lenguh badan, kita akan pergi buat urutan, dan urutan itu sedikit sebanyak melegakan otot-otot badan kita, ya. Di sini doktor nak terangkan sedikit, ya, bagaimana pengaruh tulang belakang kita. Dan daripada tulang belakang ini, kalau terjadi sesuatu peristiwa, kan, aksiden dan sebagainya, yang boleh menyebabkan keadaan dia terslip, ya, dia terkeluar sedikit. Okey, pertama kita tengok, let's say ini tulang belakang, ya, tulang belakang. Okey, so di sini ada ruas-ruas, ya, ruas-ruas yang kita panggil vertebrae. So di sini dia ada saraf halus daripada setiap ruas ni dia ada disc, dan di disc ni tepi kiri kanan dia ada saraf halus, ya, yang menyambung ke saraf tunjang kita. Okey, dalam term ilmu saraf doktor, kita panggil dia laluan pundi kencing lah, ya. So di laluan ni sebenarnya bila tercedera, jadi lama kelamaan oksigen tu tak boleh dihantar dengan baik, ya, tidak dapat berhubung dengan baik. Jadi daripada situ kita akan nampak orang kata apa, kecederaan itu sedang bermula. Kita mula rasa sakit, kita mula rasa lenguh, dan makin teruk dia akan mula menyerang bahagian paha kita. Okey, paha di bahagian dalam dan juga di bahagian hadapan. Okey, kita rasa lenguh yang amat sangat, dan kadang-kadang sampai satu kaki kita mula rasa kebas. Ya, itu keadaan yang makin teruk. Okey, sebab Piramli pernah cakap, kata sesuatu penyakit itu yang kita boleh kaitkan dengan apa yang Piramli pernah cakap. Okey, jarang-jarang. Okey, kadang-kadang. Lepas tu rapat-rapat. So maksudnya di sini, mula-mula signal tu dia bagi sikit je. Okey, mungkin kita 1 hari 2 hari sakit pinggang, kita pergi urut apa semua, settle, ya, kita rasa selesa dah. Dan kemudian mungkin sebulan kemudian kita angkat barang, dan masa kita angkat tu kan berat, dia rasa balik sakit kat belakang. So dia mula, dan keadaan itu mula makin kerap, kan, sampai satu ketika tu setiap hari. So dia dah mula rapat-rapat. So sakit yang begini kalau dibiarkan, dia akan menyerang laluan saraf kita yang lain. Okey, jadi keadaan itu sebenarnya seperti yang doktor terangkan tadi, apabila orang kata ruas tu tidak dapat cukup oksigen, maka otot, sebab tulang-tulang ini dipegang oleh otot-otot. Okey, otot-otot yang memegang tulang ini, bila mula kurang oksigen, maka dia akan mula tegang. Bila dia tegang, maka tulang
Yang dipegang tadi mula terinjak sedikit daripada kedudukan asal. Mungkin ukurannya sehelai rambut kita. Ya, so keadaan itu akan menyebabkan gejala-gejala yang doktor cakap tadi ini berlaku. Ya, jadi kaedah yang dapat kita praktiskan melalui rawatan saraf, selalunya kita akan menekan, laluan-laluan yang berada di sekitar tulang belakang kiri dan kanan. Ya, so tujuan tekanan itu sebenarnya untuk merangsang oksigen sampai ke otot-otot yang tegang tadi. Ya, so bila kita menekan, dan seperti yang kita tahu, saraf kita dia ada 3 layer. Layer yang kedua tu dia sangat elastik. Bila kita tekan, kita lepas, so oksigen akan terbuka. Maksudnya bukan oksigen terbuka, maaf. Laluan itu akan terbuka dan kapasiti oksigen yang sampai ke otot makin banyak ataupun dalam volume yang banyak. Jadi otot yang tegang tadi kan dia akan melembut. Bila otot yang tegang tadi melembut, maka tulang yang terselip tadi akan mula masuk balik, ditolak masuk balik secara natural. So rawatan ini tidak langsung menitik beratkan tulang yang terselip tadi. Kita langsung tak tekan tulang. Kita cuma membaik pulih laluan saraf, dan dalam bila laluan saraf sudah pulih, maksudnya bukaan saraf dah berkembang, so oksigen akan mula flow dan otot akan mendapat cukup oksigen, dan tulang akan balik terginjak masuk ke orang kata apa, laluan dia. Itu cara kita lah. Okey. Selain daripada tekanan tu, so apa yang perlu dibuat? Ataupun hanya tekanan pun sudah okey? Okey. Kalau ikutkan praktikal ilmu saraf ni, kita melakukan tekanan dengan kadar 3 kilo ataupun 2 kilo, maksudnya tekanan yang agak kuat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tak menyediakan apa-apa ubat-ubatan ataupun herba, yang kita kata herba pilihan untuk pesakit kita. Kita cuma menggunakan tekanan untuk membetulkan balik sistem tulang belakang. Ya. Satu lagi doktor, saya tanya. Kan saya pernah dengar orang cakap, orang kata apabila kita makan, ini dari segi pemakanan kan, kita makan kacang panjang ataupun benda pokok yang melilit kan, orang kata menjala, so itu akan menyebabkan tulang sakit pinggang macam tu lah. Sakit tulang, maksudnya macam orang kata makan tiba-tiba rasa bisa, rasa bisa, pinggang, yang menyebabkan orang kata berangin, bisa, betul. Okey, so macam ni, macam doktor pernah cakap dululah, ya, bahawa tak salah pada makanan. Tumbuh-tumbuhan dan peranannya di dalam kesihatan sebenarnya adalah sumber merawat. Ya, kenapa kita rasa bila kita makan kacang panjang ni kita rasa badan kita tiba-tiba bisa? Sebab apa? Kita tidak melakukan rawatan teliti pada saraf. Bila kita makan kacang panjang ni tadi sifatnya adalah merawat. Dan sifatnya itu orang kata melibatkan kepada sifat sakit dan sifat tumbuh-tumbuhan ataupun kacang panjang tadi. Ya, so bila bentuknya seperti laluan saraf, jadi bila dia selalunya kita combinekan antara dua elemen ni, sifat
tumbuh-tumbuhan tadi dengan sifat sakit yang kita deritai. Okey, sifat tumbuhan tadi ni boleh merawat saraf kita yang tersumbat. Ya, so bila kita makan, dia menimbulkan rasa bisa, sebab bisa dan rasa sakit tadi adalah kesan dari rawatan yang dilakukan di dalam tubuh kita, internal. Ya, tetapi ditegaskan di sini, sekiranya pesakit tadi menjalani rawatan saraf, kemudian makan pula kacang panjang yang kita kata tadi ni berunsur merawat, maka bisa dan rasa sakit selepas makan kacang kan tak ada. Ya, sebab apa? Saraf sudah dibetulkan, laluan oksigen dah cantik, aliran oksigen dah orang kata apa, mengalir dengan baik. Jadi tugas kacang panjang ini menjadi ringkas dan mudah. Macam tu. Itu antara elemen-elemen makanan dan juga penyakit, ya, yang boleh membantulah.